Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak sambung. Okey, kita nak jawab soalan dululah. Okey, cikgu dah bagi kan hari Isnin punya kerja kan. Okey, so ni dua soalan ni. Okey. So kita nak lukis. Okey, hari ni kita nak lukis. Okey, tengok soalan A. Soalan A dia mudah sahaja sebabnya dia dah bagi jadual nilai. So kena tahulah apa dia X, apa dia Y. Okey, so kita ada di sini paksi Y dan di sini paksi X. Okey, kita baca jadual, kita baca soalan dia. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh Zaf untuk berjalan dari rumahnya ke pejabat pos untuk mengirim bungkusan. Dia memerlukan masa selama 25 minit untuk berjalan ke pejabat pos yang terletak sejauh 250 meter dari rumahnya. Okay, bagi setiap 5 minit, dia akan berjalan kaki sejauh 50 meter. Okay, so dia tempoh masa dia dengan jarak dia akan bertambah dengan kadar yang samalah. Sebab setiap 5 minit dia bertambah 50 meter. Setiap 5 minit lagi bertambah lagi 50 meter. 5 minit lagi tambah lagi 50 meter sehinggalah minit yang ke-25. Okey, minit yang ke-25 dan jarak yang dilalui daripada rumahnya ke pejabat pos adalah 250 meter. Okey. So soalan mudah je lah. Okey, lukis satu graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Okey. So, sebelum bila dia dah bagi dia dah bagi jadual nilai ni, tentukanlah. Okey. So, kita ada masa kita akan letak pada paksi X dan jarak kita akan letak pada paksi Y. So, ini masa dalam minit. Okey. Y adalah jarak dalam meter. Okey. So, kita label pula dia punya paksi dia. Okey, label kosong, masa 5, 10, 15, 20 dan 25. Okey, jarak pula adalah 50, 100, 150, 200 dan 250. Okey, untuk masa kosong, jarak yang dilalui kosong, maksudnya dia belum bermula lagi. Okey, dia belum mula berjalan. Dia mengira jarak ataupun mengira masa apabila dia mula berjalan. Okey, so 5 minit dia sampai 50 meter. So dekat sini. Okey, 10 minit dia sampai 100 meter. 15 minit dia sampai 150 meter. 20 minit dia sampai 200 meter dan 25 minit dia sampai 250 meter. Okey. So bila dah ada semua titik-titik ni, awak kena sambungkan lah. Okey, sambungkan dia. Okey, so cikgu sambungkan. Ambil pembaris, sambungkan. Cantik sikit. Tak cantik juga. Okey, lebih kurang lah. Okey, mesti kena pada semua titik. Dan biasanya ini adalah graf garis lurus. Jadi, tegak je lah. Okey, gunakan pembaris. Okey, kita tengok pula soalan B. Encik Tioh memandu keretanya selama 4 jam sejauh 200 km dari kawasan A ke kawasan B. Okey, kemudian dia kata jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Tioh dalam tempoh masa T jam. Ni adalah paksi dia lah. Okey, masa paksi apa? Okey, jarak paksi apa? Ni jarak. Okey, jarak dan juga masa. Okey, diwakili oleh persamaan S sama dengan 50 T. Okey, lukis graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Tioh dari kawasan A ke kawasan B. Okey, so kita nak tahu, kita letak dululah paksi dia macam mana baru kita boleh dapat gambaran. Okey, so biasanya Y sini adalah jarak
Okey, kita letak dalam kilometer dan X adalah masa dalam T. T pula. Jam. Okey. Okey, kemudian S dengan T tu sinilah kita guna untuk dekat sini dekat dalam jadual ni, S dan juga T. Okey, so sini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Okey, dia kata Encik Tio memandu keretanya selama 4 jam. Okey, 4 jam. 4 jam sejauh 200 kilometer. Okey, 4 jam sejauh 200 kilometer. Jadi, apa kita perlu buat adalah okey, kita pilih dia punya masa dia. Okey, so bila dia dah bagi paksi macam ni, okey, dia bagi paksi macam ni, awak tengok paksi dia. Okey, untuk paksi masa dia bagi tempoh 4 jam. So dia bagi senggatan 4. Jadi awak letak 1 2 3 4. Okey, jadi tempoh masa dia kosong. 1 2 3 4. Okey, macam tu Okey, kemudian kita nak dapatkan dia punya jarak dia sejauh 200 kilometer. Okey, 200 kilometer. Jadi macam mana nak dapatkan jarak? Kira lah. Okey, so S adalah jarak S sama dengan S sama dengan 50 T. 50 T. Kalau T yang pertama adalah kosong. Jadi S adalah kosong. Kat sini. Okey. S sama dengan 50 kali 1. So dapat 50. Okey, S sama dengan 50 kali 2. So dapat 100. Okey, S sama dengan 50 kali 3 dapat 150. Dan S sama dengan 50 kali 4. So kita akan dapat 200. Okey, dan dia punya jarak pun 200 km. So kita dapat 200 tu. Okey, mudahlah. Kita nak isi paksi dia. Okey, so sini 50. 100, 150 dan 200. Okey, kemudian tanda sahajalah. Okey, plot. Bahasa matematik kita adalah plot titik. Okey, di mana dia bertemu. Okey, paksi X dan paksi Y bertemu pada satu nilai. Okey. Cikgu cuba lagi. Bila di atas skrin ni dia memang gitu. Awak sepatutnya awak akan dapat garis yang memang lurus tegak. Okey. So itu sahaja untuk lukis graf. So kita graf garis lurus ni awak dah belajar daripada form 1 kan. Okey, so dia sebenarnya banyak kegunaan dia. Graf garis lurus ni memang selalu digunakan dalam soalan-soalan matematik. Sebab itulah awak perlu master. Okey, awak perlu kuasai cara melukis graf. Okey, siapa yang tak ingat boleh go through balik. Ni soalan yang paling simple sekali lah. Okey, sama ada dia bagi nilai ataupun awak cari nilai kemudian plotkan titik. Okey, biasa macam ni lah. Ada juga yang susah, cuma kalau nak buat yang susah kena buat yang mudah dulu. Okey, barulah dapat Okey, ini adalah Isnin 2 Ogos kan. Okey, 2 Ogos 2021. Okey, kita nak pergi kepada tajuk untuk hari ini. Hari ini adalah Khamis. Okey, Khamis 5 Ogos 2021. Okey, 2021. Okey. So ini untuk yang ni dia buat sedikit pengiraan.
Okey, bagusnya buku ini adalah dia ajar awak step by step. Okey, dia ajar satu-satu. Mula-mula dia ajar awak lukis graf. Okey, kemudian dia ajar awak mentafsir graf. Okey, so sekarang ni kita nak tafsir graf lah. Okey, kita nak keluarkan maklumat dan kita nak cari penyelesaian dia. Okey, so kita tengok dulu soalan contoh dia, modul PDPC ni. Okay, rajah yang diberikan menunjukkan graf jarak masa bagi gerakan sebuah kereta dan sebuah bas. Okey, graf OP mewakili, okey boleh tengok dekat sini OP mewakili gerakan kereta dari kawasan A ke kawasan B. Okey, so ini kawasan A dan sini kawasan B lah, dia akan sampai dekat situ. Okey, graf QR pula mewakili gerakan bas dari kawasan B, ni bas QR, ke kawasan A. Okey, so dia berlawanan arah lah. Okey, dan biasanya kalau macam ni dia ikut laluan yang sama. Okey, tentukan beza laju dalam kilometer per jam. Okey, kilometer per jam bagi kedua-dua kenderaan itu. Okey, bila dia bagi dalam kilometer per jam, okey, awak kena check dekat paksi. Adakah betul dia beri kilometer per jam ataupun dia bagi unit yang lain? Okey, jika dia bagi unit yang lain, awak perlu tukarkan nilai unit dia. Okey, perlu tukarkan unit dia, barulah buat pengiraan. Jangan buat pengiraan dulu baru tukar. Okey, tak apa. Kalau tak dapat gambaran lagi tak apa, nanti kita akan jumpa juga soalan yang perlu tukar-tukar unit ni. Okey, kita buat yang straightforward dulu. Apa yang dia bagi tu je yang kita buat. Okey, kita tengok pula penyelesaian dia. Okey, dia kata tentukan beza laju. So beza laju kita kena dapatkan satu laju kereta dan satu lagi adalah laju bas. Kemudian barulah kita tolak. Okey, kita tolak. Tolaklah laju yang mana yang lebih laju, tolak dengan yang kurang laju. Okey, first kali kita nak tengok laju kereta. Okey, cikgu besarkan dekat sini. Okey, laju kereta dan awak tengok untuk kereta. Okey. Okey, awak tengok paksi pula. Awak tengok graf untuk kereta iaitu graf OP. Okey, graf OP. Okey, untuk menghitung laju, okey, laju ni awak okey, kalau dalam soalan biasanya dia akan bagi dalam formula. Okey, formula laju apa dia? Okey, formula laju adalah jarak bahagi dengan masa. Okey, so bila dia nak laju dalam kilometer jam -1, so awak mesti dapatkan jarak dalam kilometer per jam, kilometer jam -1 adalah sama juga dengan kilometer per jam. Okey, so jarak awak akan mesti ada dalam unit kilometer. Okey, so ini awak dah check tadi, kilometer betul, dan masa dalam jam. Okey, so betul. Jadi tak perlu dah tukar nilai. Okey, so jarak yang dilalui, macam mana kita nak tahu jarak yang dilalui? Tengok paksi jarak lah. Okey, jarak yang dilalui adalah paksi Y. Okey, so dia kata daripada A ke B. Okey, kereta bergerak dari kawasan A ke kawasan B. Okey, so daripada A dia pergi ke B. Okey, so jarak dia adalah 120, tolak dengan kosong lah untuk kita dapatkan jarak. 120 adalah dia sampai tu, jarak dia dekat mana, tolak dengan kosong. Okey, tolakkan dengan kosong, iaitu tempat dia mula. Tempat dia mula bergerak. Okey, so itu untuk jarak. Kemudian masa. Okey, masa awak tengok paksi masa lah kat sini. Okey, masa yang diambil, okey sini daripada 0 ke 2 sebab ni P ni dekat 2.
Okey, daripada 0 ke 2. Jarak tadi dia daripada sini. Okey, so 0 ke 2, jadi 2 tolak 0. Okey, 120 tolak 0 bahagi 2 tolak 0, dia jadi 120 bahagi 2 lah. Okey, so awak akan dapat 60. 60 unit dia kilometer per jam. Okey, so itu untuk laju kereta. Okey, ni cikgu kena kecilkan lah. Okey, kita nak tengok laju bas. Okey, laju bas pula. Okey, tengok graf QR. Okey, graf QR. Okey, jarak dia adalah jarak yang dilalui. Okey, jarak akhir pula. Sasaran akhir ataupun dia tiba tu berapa jaraknya. Okey, jarak akhir lah. Tolak dengan jarak awal lah. Di mana dia mula. Okey, di mana mula, di mana berhenti, tolakkan dengan di mana dia mula. Okey, so dia berhenti di 0. Okey, dia berhenti di R ni. R ni nilai dia 0. Okey, nilai dia 0 untuk jarak, untuk Pak CY. Okey, Pak CY dia 0 lah kat sini. Okey, kemudian tolakkan dengan 120, tempat dia mula. Okey, bahagi dengan, okey, masa dia adalah, okey, 3. Okey, bermula dengan masa akhir dia, tolak dengan masa awal. Jadi, 3 jam tolak dengan 0. Okey, so awak akan dapat, okey, negatif 120 bahagi dengan 3. Okey, so awak akan dapat negatif 40 km per jam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tanda negatif? Okey, tanda negatif bermakna arah gerakan bas bertentangan dengan arah gerakan kereta. Okey, dia tidak membawa maksud bahawa dia tak bergerak ataupun dia perlahan, tak. Okey, dia menunjukkan arah gerakan yang berbeza. Okey, dia kan berlawanan arah. Okey, so itu bermaksud negatif. Dia ada negatif tu, dia ada banyak maksud sebenarnya. Tapi untuk situasi ni, maksud dia adalah dia arah yang berlawanan dengan kereta. Okey, kemudian bila kita dah dapat nilai, okey, kita hanya tolak je lah. Okey, so beza laju adalah, okey, tengok kat sini beza laju tadi yang kita dapat 60 dan juga 40. So 60 tolak 40. Kita tak ambil tolak 60 tolak 40. Kita tak ambil sebab tolak ini membawa maksud arah. Jadi kita hanya ambil 60 tolak 40 sahaja. Okey, so maksudnya laju dia 40 km sejam. Okey, so awak akan dapat 60 tolak 40 akan dapat jawapan 20 km per jam ataupun 20 km sejam. Okey, so daripada penerangan cikgu ni, boleh tak awak jawab? Okey, cikgu nak awak cubalah. Okey, next kelas kita akan bincang. Okey, satu sahaja soalan. Satu sahaja. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak sebab takut nanti awak tak faham. Okey, tapi cuba buat. Kalau tak faham boleh tanya PM cikgu. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan yang sama tetapi graf dia berbeza. Okey, graf kat bawah ni. Okey, so cikgu tulis kat sini. Khamis 5 Ogos. Okey, 2021. So kita akan bincang hari Isnin nanti. Okey, hari Isnin nanti. Okey, dia soalan yang sama tapi dia apply pada graf yang berbeza lah. Kalau tadi graf dia lain nilai dia, yang ni graf dia lain nilai dia. Tapi cara mencari laju kereta, laju bas adalah sama. Okey, adalah sama. Okey, so apply apa yang awak dah cikgu dah terangkan dekat atas ni. Fahamkan betul-betul cikgu punya penerangan. Okey, kalau tak faham nanti dalam kelas boleh tanya ataupun boleh PM cikgu. Okey, cikgu saya tak faham ni. Okey, kalau cikgu boleh terangkan pada WhatsApp, cikgu terangkan. Kalau tak, cikgu akan
WhatsApp ke Telegram ke. Kalau tak cikgu, mungkin cikgu call ke apa ke. Okay. So make sure awak cuba Okay. Sekian. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.